yang kita ni, apa keserasian yang kita boleh nampak. Dia tak semestinya birthday kena sama, anak keberapa kena sama, adik-beradik berapa ramai kena sama, semua tu kena sama baru serasi. Tak semestinya. Dia keserasian ni bila orang tu boleh buat kita rasa selesa, boleh buat kita rasa selamat. Yang paling penting selesa dan selamat lah. Sebab kalau selesa sekalipun tapi tak selamat, contoh kau selesa dengan dia, kau selesa masa kau berkawan dengan dia, kau selesa, tapi dia kaki pukul, selamat ke hidup kan? Baran, kaki pukul, kaki cemburu. Lepas tu itu dah punca-punca kerentak dengan dumbbell lah. Rasa selamat ke hidup dengan dia kan? So awal-awal lagi red flag tu, orang panggil red flag lah. Red flag tu bila dah ada red flag macam tu, nyah terus kau dari hidup aku. Gitulah. So salah satu benda yang paling ni, contoh macam sayang dulu, sayang pernah bagi cabaran dekat abang dan alhamdulillah abang, actually I didn't expect yang abang akan call ibu dan cakap nak kawan tu. Macam, so bila ibu cakap ni siapa pula Ikmal ni? Alamak. So start daripada tu memang cakap betul lah, dia ni betul-betul nak lah kan, betul-betul beria dengan kita. Lagi satu, perempuan kalau boleh, ini apa yang pesan arwah ibu lah, dia kata kalau boleh carilah orang yang betul-betul beria dekat kita, bukan kita yang beria-ria nak kat dia. Macam tu. Sebab the thing is bila kita berkahwin ni, kita nak lelaki yang betul-betul melindungi kita, like he's another half. Dia punya another half. Bukannya kita yang rasa macam dia another half kita, tapi dia boleh ada another half yang lain. Means apa yang tinggal kat kita ni suku je daripada hidup dia, bukannya another half dah. So itu yang kita tak nak sebenarnya. So macam biar dia beria kat kita, jangan kita yang terlampau beria-ria sangat kat dia. Kat situ antara sebab lah kenapa saya pilih abang. So kalau kita dah mula serius dengan kita punya kawan ke, kita punya pasangan ni kan, kita kena bagi tahu lah dengan siapa, kena bagi tahu kat mak ayah kita, bagi tahu adik-adik kita dengan siapa kita berkawan kan. Dia senang cerita macam ni, dia kalau nak bagi tahu dekat orang terdekat kita, terutamanya family lah kan. Tak kisahlah kalau macam contoh orang yang dah tak ada mak, mungkin dia akan bagi tahu dekat kakak dia, macam adik sayang, for sure dia akan bagi tahu kat sayang. So kita orang dah tak ada mak kan. Jadi orang yang tertua dekat dalam family dia, for sure lah, as Kak Long, dia akan refer to Kak Long dia lah kan. So bila ingat balik macam mana adik-adik sayang memperkenalkan adik-adik ipar sayang, yelah dah ada 3 orang adik ipar kan. Salah seorang yang saya ingat, yang seorang tu dia memang selalu jumpa kan, yang seorang tu dia memang bagi tahu orang kahwin dengan orang tengah kawan dengan dia ni Long, budak mitik juga. Daripada situ kita dah tahu dah, dia dah ada someone. Kawan dia kawan sekolah dia, yang dia tengah berkawan ni kawan sekolah dia. So dari situ kita dah dapat sedikit information pasal banyak bila orang yang orang terdekat kita ni dah tahu ciri-ciri dia tu, anything happen, kita tahu siapa kita nak cari. Contoh paling anything happen tu maksudnya, iyalah contoh katalah tiba-tiba kau keluar dengan dia tapi tiba-tiba tak dapat dihubungi, siapa lagi yang kita nak cari? Contoh macam kes yang baru-baru ni viral tu lah, kes apa, Mila, tak ingat lah kan, siapa nama dia yang hilang tu kan, power dia tu. Lepas tu rupanya disyaki dibunuh oleh power dia. Pentingnya kenapa family kita tahu kita berkawan dengan siapa ni, because of that lah. Because of kita nak elakkan benda-benda tu berlaku. Kalau hilang cuba bayangkan kalau family kita tak tahu kita berkawan dengan siapa, senang-senang ke family tu boleh detect siapa suspek? Kesnya silap lagi panjang. Yes, tak semudah tu. That's why kena bagi tahu awal-awal. Tapi kalau katalah kita ni kita dah tak ada mak, kita tak berani nak bagi tahu dekat ayah kita bagi tahu dekat siapa orang yang terdekat kita yang paling kita rapat, yang paling kita percayalah dalam adik-adik kita ke. Macam contoh kata kau ada kakak, kau bagi tahu kat kakak kau. Kau ada abang, kau bagi tahu kat abang kau kalau kau percayalah. Yang mana yang kau selesa. Lepas tu macam contoh lah katalah lagi satu pentingnya kenapa
bagi tahu dekat adik-beradik juga ni lah kan. Kita bercerita dengan adik-beradik kita. Sebenarnya adik-beradik kita ni boleh tolong hint-hintkan bapak kita kan. Just in case kalau kita ni tak ada keberanian nak bercakap sendiri dengan parents kita pasal dengan siapa kita berkawan sekarang ni. Contoh paling senang, biasa kadang-kadang kat rumah kan, korang tengah ni tiba-tiba kau kata nak keluar dengan mak kau. Mak kau tanya, kau nak keluar dengan siapa kan? Nanti mesti kakak kau akan usik punya. Nak pergi dating lah tu, nak pergi dating lah tu dengan tu. Lepas tu, dekat situ mak kita secara tak langsung dapat hint. Oh, anak aku dah ada power rupanya, macam tu. Mula dah kecoh dengan siapa kau berkawan. Tapi itu secara tak langsung membantu juga kita untuk bagi tahu dekat family kita dengan kita dah ada kawan, kita dah ada someone. Itu sedikit sebanyak apa yang perlu dibuat lah. Tapi yang paling penting pasal isu keselamatan tadi. Selesa, selamat Yes. Pasal isu selesa, keselamatan, kenapa kena kenalkan dekat family ataupun someone we trust lah. Itulah. Itu pentingnya. Senang cakap, pendek kata lah. Contoh kalau kita tengah berkawan dengan seseorang tu, tapi orang tu dia suka naik kaki tangan kat kita, benda tu sebenarnya red flag lah. Lepas tu kalau dia ajak kita keluar senyap-senyap, jangan beritahu mak ayah, jangan beritahu abang kakak, itu pun red flag kat. Benda tu menyebabkan kita rasa tak selamat lah kan. Kalau dia apa-apakan kita, siapa pun tak boleh nak cari kita So saya nak abang nak highlight balik point yang sebelum ni. Kalau siapa-siapa yang tengah cari orang kata jodoh tu, kita kena menggunakan cara backtrack balik. Contoh sekarang ni kita tengah cari jodoh, kita tengah kerja dekat satu tempat, cari dulu dekat kawasan tu, dalam kawasan tempat kerja kita tu ada tak orang-orang yang macam bersedia untuk menerima kan. Kalau tak ada, kita backtrack balik, kita cari tempat, mungkin ada kawan sekolah, kawan sekelas, kawan masa dalam college. Kalau tak jumpa, kita backtrack balik, kita cari dekat kita punya kawan-kawan form 6 ke, kawan-kawan dalam matrik ke. Tak jumpa lagi, kita backtrack lagi, kita undur lagi masa, kita pergilah cari dekat kawan-kawan sekolah menengah. Tak jumpa lagi, kita patah balik lagi sampai ke kawan-kawan sekolah rendah. Kalau tak jumpa juga, minta tolong kawan-kawan, minta tolong mak ayah, carikan calon untuk kita. Sebab kita dah sampai masa ni, umur dah 40 tapi tak kahwin lagi. Kita sepatutnya risau lah. Sebab apa? Sebab kalau tengok, ada juga kes dia tak kahwin sampai tua. Lepas tu tahu-tahu orang kampung jumpa dia mati seorang-seorang, mati membusuk tau. Na'udzubillah lah, kita minta dijauhkan daripada benda-benda macam tu. So banyaklah kita dah dengar red flag, kita dengar ciri-ciri, kita dengar orang kata macam mana cara nak backtrack cari jodoh kan. Lepas tu pasal kerjaya lah. Saya rasa pasal kerjaya penting. Ada macam kita kahwin masa belajar. Memang kerjaya tu tak nampak lagi orang kata. Belajar pun tak adalah perform sangat. Tapi kita tak kahwin dulu. Kerjaya dia penting ke tak penting? Cerita pasal kerjaya ni kan. Contoh kan. Kalau macam saya tak boleh lah nak cerita pasal kerjaya sangat kan. Sebab yelah kita kahwin masa belajar kan. Tapi apa yang saya pegang satu benda kan. I see something on you. But I don't know what it is. Yes, that's it. I see something on you. Ada some potential yang I know you can do it. In the future benda tu potential tu akan menyelah. Macam yelah kadang-kadang dia kata apa yang kau pandang sangat kat dia tu dia bukannya ada apa lain lah. Kalau macam zaman study tu dia datang bawa BMW, bawa kereta Camry ke, scammer dalam video. Itu nampak lah sikit masa depan dia. Ini datang bawa Honda Future je kan. Tapi boleh kahwin dulu kan. Member yang bawa BM pun belum tentu dah kahwin kan. But the thing is antara benda lah. Ini boleh masukkan sebagai ciri-ciri juga. Effort. Antara benda yang paling penting kita kena tengok pasal seorang lelaki ni, ini untuk wanita lah terutamanya. Pesanan untuk wanita. Kalau nak cari lelaki yang tidak miskin usaha. Betul tu. Tak miskin usaha. Sebab lelaki ni macam mana cerita sekalipun lah kan, dia tetap kena jadi dia kena jadi tonggak keluarga. Dia kena jadi tonggak keluarga.
dia kena jadi tonggak utama keluarga yang menanggung. Orang yang depan lah, orang yang ke depan. Yes, dia the pillar. Okay. Tak kisahlah kalau kata na'udzubillah min zalik, dia diuji sekalipun suami tu diuji lumpuh ke, cacat kekal ke, sehingga membataskan diri dia daripada mencari nafkah. Sebab but the thing is, selagi mana dia ada semangat juang yang tinggi, saya tak rasa walaupun dia dah terlantar macam tu, dia akan duduk berdiam diri saja. Sebab saya pernah jumpa ada seorang kawan sayang lah. Seorang kawan sayang. Dia dah kahwin dah lama, dah agak lama. Tapi yang mana? Duduk Shah Alam ke? Dekat Shah Alam ke? tak payahlah mention. Tak ada, kita cakap je lah Shah Alam. Yang duduk kat Shah Alam tu, kawan sayang tu kan. Dia dah kahwin dah lama, tapi belum ada rezeki anak. Cuma itulah, kita rasa akan kesian sangat dengan dia sebab dia rumah tangga dia diuji. Apabila suami dia yang selama hari ini sangat memanjakan dia, sangat orang kata macam everything for her lah, dia akan tunaikan. Tiba-tiba diuji dengan sakit sehingga lumpuh. Dia tak boleh berjalan, paralyzed. Tak boleh berjalan, hanya mampu berkerusi roda saja. Tapi satu benda yang saya belajar pasal kawan sayang, ni kawan sayang ni dia masih bekerja sampai sekarang. Dia memang daripada bujang dia kerja sampai dia dah berkahwin pun dia masih bekerja, dan seterusnya diuji dengan suami dia hilang upaya, dan masih bekerja. Apa yang saya belajar daripada dia, walaupun suami dia dah hilang upaya begitu, hanya mampu berkerusi roda saja, tapi suami dia tak pernah sekali pun mengabaikan nafkah yang perlu diberi kepada isteri dia. Ini kenapa saya tahu, sebab kawan saya ni rajin juga update status.